kita pakai pita detik kan. Yang kedua kita pakai persamaan. Okey. Persamaan apa tu gerakan. Okey, dan yang ketiga ni yang kita nak tengok pada hari ini iaitu graf gerakan. Okey, graf gerakan. Maksudnya daripada graf kan, dia ada beberapa situasi lah. Dengan data kita ada, kita bina graf. Dan bila kita bina graf, apa tu, kita boleh menganalisis graf tersebut. Dan kalau diberi graf kan, dan kalau diberi graf, kita boleh baca, kita boleh tahu objek tu bergerak macam mana kan. Dan bila diberi graf itu standardnya adalah yang ada 6 tu lah. Mestilah dia akan tanya macam mana, berapakah dia punya masa dia, berapakah dia punya yang ada 6 tu kan, iaitu masa kan, sesaran ataupun jarak kan, apa tu, hal laju ataupun laju U dan V ni cikgu bubuh U dan V, laju awal, laju akhir okey. Kemudian pecutan. Okey, pecutan 1, 2, 3, baru 4 je. Apa lagi? Saya cakap 6 tadi kan. Ini je lah, 4 je okey. So kita tengok apa dia graf-graf yang kita ada kan. Graf yang kita ada 3 lah. Satu adalah graf sesaran masa, okey, graf hal laju masa, graf pecutan masa kan. So ada 3 jenis, ada 3 bentuk graf. Okey. So sekarang ini kita tengok graf sesaran masa dahulu kan. Graf dia buat ke bawah A, B, C, D ni. Dia buat ke bawah. Okey. Graf sesaran masa, paksi Y dia tulis sesaran lah, paksi X dia tulis masa. Okey. Ini cara sketch graf yang bagus. Ataupun nanti kalau awak kena buat graf kan, Cikgu Mas pun itu dah ada sebut iaitu nak bina graf ini, pastikan pada paksi Y nya dituliskan namanya, nama, simbol dan unit. Okey. Ni nama, simbol dan unit dia. Itu cara bina graf yang bagus. Walaupun awak sketch begini, pastikan buat benda yang samalah, nama, simbol dan juga unit. Okey. Okey, dia mendata macam tu. Dia macam tu je, mendata je kan. Sesaran ni dalam meter, contohnya lah kat sini 20 kan, 20 meter. 20 meter tidak bergerak macam tu, situ je 20 meter je, dia duduk kat 20 meter je. Okey, maksudnya adalah objek dalam keadaan pegun. Okey, objek tidak bergerak. Okey, ni kita tengok satu-satu dulu macam ni Okey, yang kedua tengok dia punya ni dalam bentuk linear. Okey, dalam bentuk linear. Okey, dalam bentuk linear. Dia standard untuk graf gerakan ini kan, standard untuk graf gerakan ini kita ada kuadratik juga sebenarnya. Kita ada kuadratik. Walaupun kita belajar linear kan, tapi kuadratik ni dia ada kaitan juga kan, yang melibatkan apa tu, sesaran. Okey. So dia ada kuadratik. Ini kuadratik. Ini graf kuadratik awak tahu tak? Ini kalau cikgu sambungkan jadi graf kuadratik minimum kan. So ini adalah graf kuadratik maksimum. Cikgu sambungkan macam tu. Okey. Ini kalau awak tengok dia punya equation dia adalah y equal to x square kan. Y equal to x square. Okey. Okey, lepas itu kita ada straight. Straight ni adalah linear kan, ataupun dia turun macam ni. Ini pun adalah linear kan. Di mana kalau yang ini ni persamaan dia, kalau yang ini persamaan dia adalah y equal to negative x square. Yang ni apa persamaan dia? Y equal to x. Dia base asas dia adalah ni lah, y equal to mx plus c lah. And mx plus c tambah c ni kan. Okay. Tapi cikgu nak, patutnya ada c plus c kat sini kan, tapi cikgu tak tunjuk lah. Yang cikgu nak tunjuk ada y sama juga dengan x. Tadi kuasa 2 kan, ni jadi kuasa 1. Okay. Okay, kemudian kita ada mendata macam ni. Okay, kita ada straight macam tu. Okay. Kita ada straight macam ni kan. Sama macam ni lah ni yang ditunjukkan yang contoh 1 ni kan. Kita ada straight je ni kan. Straight yang dia positif. Positif ni maksudnya dia duduk belah atas paksi
paksi Y. Kan, macam ni kan. Ni straight belah atas. Yang ni straight belah bawah. Kan. Satu lagi adalah straight yang negatif. Okay. Kemudian dia ada kosong lah. Kosong. Kosong ni adalah di mana garisnya betul-betul berada pada paksi. Garisnya betul-betul berada pada paksi. Paksi apa? Paksi X. Okay. So ini standardnya. Oh, lupa nak tunjuk yang ni. Yang ni kuasa berapa? Yang ni Y sama juga dengan nilai. Kan? Yang ni paksi X lah. Atas paksi X. Okay, duduk atas paksi X. Okay, Y sama dengan nilai. Okay, macam ni kan. Ini adalah Y sama juga dengan nilai lah. Kan? Contoh cuba bagi sini nilai dia 20. Kan? Okay. So kalau bentuknya macam ni, kan? Kalau bentuknya macam ni, kita sebut dia pegun. Ni graf sesaran masa pegun. Dia tidak bergerak. Okay, kalau naik macam ni, kan? Dia naik macam ni. Okay, kita tengok dia kata apa? Dia kata objek bergerak dengan hal laju seragam. Dia naik macam ni kan? Ini sebenarnya apa? Jarak dia bertambah dengan masa, itu maksudnya. Naik ni kan bertambah. Jarak bertambah dengan masa. Okey. So objek bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey. Ini pula kuadratik minimum. Okey, objek bergerak dengan hal laju yang bertambah. Okey. Objek bergerak dengan hal laju yang bertambah. Apa beza dia? Dua ni. Ini objek bergerak dengan hal laju seragam. Yang belah sini, bawah dia pula adalah objek bergerak dengan hal laju yang bertambah. Okey. Nampak? Ni perkataan ni. Ni seragam, yang ini dia kata bertambah. So kalau kuadratik, kan, dalam term hal laju, okey, kita akan sebut dia hal laju bertambah. Okey. Okey, kita tengok dia mendata kan. Mendata. So dia kata apa? Objek bergerak dengan hal laju yang seragam. Yang ni dia naik. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey. Yang ni objek bergerak dengan hal laju berkurang secara seragam. Okey. Lepas itu graf pecutan masa pula. Dia dekat kosong sini, objek bergerak dengan pecutan sifar. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Yang ni objek bergerak dengan pecutan bertambah. Okey, kalau ikutnya label ni tak ada ni sebenarnya. Label ni objek bergerak dengan pecutan bertambah tak ada. Okey. Nampak? Sekarang ni kalau awak tengok dia punya bentuk dia, kan? Dia punya bentuk dia itu je. Sama ada ni, kan? Sama ada bentuk line nombor 1 ni, line nombor 2, line nombor 3, nombor 4. Okey. Ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 ni kita kata apa? Awak boleh cakap bertambah secara kuadratik. Apa dia cakap? Bertambah secara kuadratik. Okey, bertambah secara kuadratik. Nombor 2, kan? Nombor 2 ni, awak tengok dia bertambah. Okey, dia bertambah secara seragam. Okey. Nombor 2 ni kalau naik macam ni ataupun kalau dia turun ni, dia turunlah, dia berkurang secara seragam. Okey. Yang ni dua-dua ni kita boleh sebut bertambah secara kuadratik. Nombor 2 ni, yang nombor 2 ni 2A, kan, ni 2A, ni 2B kan. 2A, 2B. 2A ni kita sebut dia bertambah secara seragam. 2B kita cakap berkurang secara seragam. Okey, boleh? Nombor 3, dia ada nilai positif dan nilai negatif. Okey. Yang nilai positif ni kita sebut dia adalah mala. Dia mendata kan, mala. Yang ni pun sama juga, kita sebut dia mala juga. Kan? Dua-dua kita sebut mala. Cumanya satu duduk belah atas, satu duduk belah bawah. Okey, satu lagi dia adalah sifar lah, sifar. Okey. Awak tengok penggunaan perkataan dalam ini, kan? Tengok contohnya kalau graf sesaran, dia kata objek pegun. Lepas tu dia pakai hal laju perkataannya. Jadi kan dia guna perkataan hal laju. Padahal grafnya graf apa ni? Padahal grafnya graf sesaran. Tapi dia pakai perkataan hal laju kan? Betul? Okey. So kalaulah misal kata dia suruh describe. Kan dia kata okey, huraikan
gerakan yang telah dibuat oleh objek pada gambar ini. Gambar A ni. Okey, huraikan gerakan objek pada gambar A. Okey. So macam ni je. Cara senang, cara mudah dia macam ni. Iaitu kita sebut apa? Okey. Kita tengok satu graf tu adalah graf apa? Kan? Graf apa? Kemudian kita tengok garis tu garis jenis nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Okey, tengok. Ni apa? Mala kan? Mala. So kita akan sebut bahawa sesaran dia tu adalah mala. Okey. So dalam term sesaran mala maksudnya dia tidak bergerak. Okey, macam tu. Okey. Ataupun sebut objek pegun. Okey, ataupun sesaran dia mala. Okey, boleh? Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, kan, dia naik je ni. Dia naik macam tu. Ini perkataannya apa? Perkataannya apa tadi? Cikgu lah. Bertambah secara seragam. Bertambah secara seragam kan? Nombor 1 tadi bertambah secara kuadratik. Nombor 2 ni bertambah secara seragam. Nombor 3 ni mala. Perkataan mala, kan? Perkataan mala ini awak boleh sebut perkataan seragam. Kan? Ataupun awak boleh sebut perkataan tetap. Okey? Sama maknanya. Mala, seragam, ataupun tetap. Okey. Dia bertambah secara seragam kan? Bertambah secara seragam. Okey, graf apa? Graf sesaran. So awak tulis. Sesaran. Okey, bertambah secara seragam. Okey. So awak tengok perkataan cikgu pakai sekarang ni adalah sesaran. Okey. Sesaran bertambah secara seragam. Tapi kalau kita sebut dalam term hal laju, kan? Okey. Kita sebut dalam term hal laju, kita hanya sebut hal laju tu, objek tu bergerak dengan hal laju seragam. Tak ada perkataan bertambah kat sini. Yang bertambah tu dah tak ada. Sebab apa? Kalau hal laju seragam ni, kan, sepatutnya dia mendatar. Kan, ni. Yang nombor 3. Kan. Okey. Nanti awak tengok So, kalau cikgu sebut dalam term sesaran, dia adalah sesaran bertambah secara seragam. Kalau cikgu sebut dalam term hal laju, dia adalah hal laju seragam. Okey. Beza ni tau. Ni sesaran bertambah secara seragam. Yang ni hal laju seragam. Okey. Cikgu ulang balik. Kalau lah misal kata soalan itu, kan, soalan tersebut dia suruh describe. Okey, ni huruf A, ini huruf B. Dia kata apa? Huraikan gerakan objek daripada A pergi ke B berdasarkan graf ini. Okey, berdasarkan graf ini, huraikan gerakan objek daripada A ni pergi ke B berdasarkan graf ini. Okey. So kita tengok graf apa? Grafnya adalah graf sesaran. Okey. Grafnya adalah graf sesaran. Okey. Lepas tu kita tengok garis dia jenis macam mana? Jenis nombor 2. Oh, dia bertambah secara seragam. Okey. So kita ambil perkataan sesaran, kita ambil perkataan bertambah secara seragam. So kita sebut sesaran bertambah secara seragam. Macam tu. Okey. Atau kan, kita boleh sebut dalam term yang lain, iaitu dalam term hal laju. Kan? Dalam term hal laju iaitu hal laju seragam. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan kat awak kenapa benda ni sama. Ini sama Sesaran bertambah secara seragam dengan hal laju seragam adalah dua perkataan yang semakna, cumanya disebut dalam terminologi yang lain. Okey. Dalam terminologi yang lain lah. Okey. Macam mana nak bagi analogi je? Panjang kereta itu adalah 1 meter. Kan? Panjang kereta itu adalah 1 meter. Lepas tu cikgu pun sebut, panjang kereta itu adalah sebenarnya 100 cm. Apa bezanya? Syahir. Syahir, Muhammad Syahir. Apa bezanya? Panjang kereta itu 1 meter. Satu lagi, panjang kereta itu adalah 100 cm. Muhammad Syahir. Hello?
Saya. Hello? Dengar. Ulang sekejap ya. Kau tumbuk kau ni. Tadi kau dengar apa? Kan? Apa pandangan kau tentang penyataan yang cikgu bagi tadi? Iaitu panjang kereta 1 meter. Satu lagi panjang kereta 100 sentimeter. Lama sangat. Johan boleh sebut Johan? Panjang dia sama je. Panjang dia sama je. Apa? Okey, bezanya apa? Beza unit. cm dengan meter. cm dengan meter bezanya. Okey, sama juga situasi ini, kan? Tadi kita bezakan dia benda yang sama. Cuma unit dia yang berbeza, sentimeter dengan meter. Sama juga yang ini. Yang ini dia benda yang sama. Cuma satu kita sebut dalam term sesaran, satu lagi kita sebut dia dalam term halaju. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana, kenapa dia boleh jadi sama ni. Okey. Okey, kemudian yang ini pula dia bertambah secara kuadratik, perkataan sesaran kan. So boleh sebut sesaran bertambah secara kuadratik. Okey. Ataupun dalam term halaju kita sebut halaju bertambah. Okey. Cikgu bagi yang belah bawah. Macam mana kita nak uraikan ni yang C ni? Okey. Tengok graf apa? Graf halaju kan. Nampak dia berkurang tak? Dia turun. Kan? Berkurang ni kita sebut berkurang secara seragam tau. Okey, berkurang secara seragam. Graf halaju. So apa ayatnya? Halaju berkurang secara seragam. Senang aja. Objek tu macam tu dia bergerak. Okey, kita tengok yang ni. Oh, dia naik. Okey, ini halaju. Dia naik ni halaju apa? Dia bertambah secara seragam kan? So apa dia punya ni grafnya? Graf halaju. So kita sebut apa? Halaju bertambah secara seragam. Halaju bertambah secara seragam. Okey. So ini sepatutnya adalah halaju kan. Okey, bertambah dan secara seragam. Okey. Tapi disebut dalam term yang lain iaitu pecutan pecutan seragam. Dia tak ada perkataan bertambah. Dia kata pecutan seragam saja. Okey. Tak apa. Maksudnya dia ada dua jawapan yang boleh Ada dua jawapan. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak sebut dalam term pecutan pula. Okey. Sekarang ni kita tahu yang basic dulu. Kalau mendatar tengok ni. Oh, mendatar ni adalah tetap ataupun seragam. Graf apa? Graf halaju. Kita sebut halaju seragam. Macam tu. Okey. Sama juga dengan pecutan Kalau dia mendatar macam ni, mendatar macam ni kan. Graf apa? Graf pecutan. So kita sebut pecutan seragam. Macam tu. Okey. Cikgu bagi contoh lain. Kan ni. Afiq. Okey, Afiq tengok sini Afiq. Okey, ni graf halaju. Kan? Halaju dia naik macam ni. A, B. Apa kita nak sebut? Kalau dia kata soalannya uraikan gerakan A ke B. Dia bergerak dengan halaju seragam. Salah. Salah tu. Siapa nak betulkan? Amirul boleh betulkan tak Amirul? Amirul Wafiq. Jarak AB bergerak dengan halaju seragam. Kejadah pula jarak ni dah tentu gerahnya gerah halaju. Okey. Siapa nak cuba lain? Aiman Ashraf. Pecutan seragam. Aiman Ashraf. Halaju bertambah secara seragam. Jawapannya adalah halaju bertambah secara seragam. Itu je. Cikgu ulang balik. Ni dengar betul-betul. Kalau dia melengkung macam ni kan, ataupun dia melengkung macam ni, jadi kita tercakap bertambah
kan, secara kuadratik. Okey. Kalau dia naik macam ni, kan, dia naik macam ni. Ni apa? Kita cakap bertambah secara seragam. Okey, bertambah secara seragam. Kalau dia turun macam ni, awak tukar perkataan ni bukan bertambah tetapi apa dia? Berkurang secara seragam. Berkurang secara seragam. Kalau dia macam ni, sama ada dia positif ataupun dia negatif, dia mendatar je macam ni. Kita akan sebut apa? Mala. Mala. Kita sebut mala ataupun seragam. Tak ada perkataan bertambah. Jadi beza ni atas ni ada perkataan bertambah. Yang ni tak ada. Ni mala ataupun seragam. Ataupun tetap. Okey. Lepas tu satu lagi adalah sifar. Sifar ni kat mana dia duduk? Dia duduk kat pasi X. Kan? Pasi X. Okey. Ataupun kita sebut dia sifar lah. Kita akan sebut dia sifar. Key dia adalah sifar. Key dia adalah sifar. Nampak? Bertambah secara kuadratik, bertambah secara seragam ataupun berkurang secara seragam. Yang ini ni kalau dia mendatar kita sebut mala, seragam ataupun tetap. Yang ini ni sifar kita sebut. Kan? Ni, kalau dia duduk dekat pasi X, maksud kita kata dia sifar. Okey, boleh? Ini dia punya key dia. Cikgu cakap tadi ada 3 jenis graf. Kita ada 3 jenis graf. Graf sesaran, graf hal laju, graf pecutan. Melawan masa lah, melawan masa. Okey, ini asas tadi. Kan? Ini asas. Okey, asasnya. Kalau disuruh huraikan, dia kata huraikan gerakan. Kan? Huraikan gerakan. Okey. Okey, huraikan gerakan. Apa kita buat? Kita tengok bentuk je macam mana. Kan? Mula-mula tengok graf. Okey. Jawapan tengok graf. Okey. Okey, bukan tengok graf lah. Graf apa? Okey. Graf apa? Okey, pluskan dengan ini ni. Pluskan dengan garis apa? Okey, boleh? Graf apa? Garis apa? Ni, nampak? Ini adalah garis apa? Ni garis apa? Kalau garis kuadratik ini kita cakap bertambah secara kuadratik. Kalau naik macam ni, turun macam ni, bertambah secara seragam ataupun berkurang secara seragam. Kalau dia mendatar, kita kata mala, seragam, tetap. Kalau dia dekat pasi X, kan, dia adalah sifar. Itu garis apa? Graf apa? Tengok paksi Y dia. Graf apa ni? Tengok paksi Y dia tu apa? Okey, boleh? So cikgu bagi contoh. Tengok ni, contohnya ni. Graf apa? Ni, graf apa? Graf apa ni? Hal laju. Graf hal laju. Okey, kita tulis sini perkataan hal laju. Garis apa? Bertambah secara seragam. Bertambah secara seragam. Tulis hal laju bertambah dan secara seragam. Itu je. Kan? Bukan susah pun. Okey. Ni. Kalau contohnya ni. Ini apa? Graf apa? Pecutan. Garis apa? Bertambah secara seragam. Pecutan, jawapannya pecutan bertambah secara seragam. Okey. Senang, itu je. Okey, boleh? Okey. Boleh. So kalau boleh, kan, sebab dalam buku teks ni dia dah campur-campurkan tau. Okay, dia dah campurkan contohnya graf ni kan, ni graf hal laju tapi dia sebut dalam perkataan pecutan. Okey, kenapa dia boleh sebut dalam perkataan pecutan? Okey, kita akan tengok selepas ini Kita akan tengok selepas ini. Okey. Okey, kita akan tengok selepas ini. Okey. Special untuk graf hal laju.
Okay. Special untuk graf hal laju masa. Okay, dengar Special untuk graf hal laju masa. Dan kalau ini misal kata garis dia, kan. Ini koordinat dia cikgu bagi kosong, bukan. Cikgu bagi titik sini lah. Titik sini ni 4, kan. Sini kosong 4, sini adalah 8. Okay. Ini A, ini B. Okay. Cikgu, kalau cikgu tanya, berapakah kecerunan garis graf ini? Berapakah kecerunan garis graf ini? Tekan kalkulator je, tak payah ni kot. Putra, berapa jawapannya? Hai, lamanya fikir ni. Korang biar betul ni. Macam dia 8.9. Berapa? Putra, berapa? Berapa jawapannya? saya dapat 2. 2. Okey, dia dapat 2 dia dapat 2. Okey. Okey, dia dapat 2, cikgu berhenti sekejap. Sekarang ni ada 27 orang Hazwan. Ada seorang tak ada. Siapa dia Hazwan? Siapa yang tak ada? Attendant tu cikgu nak buat isi kalau yang ramai-ramai je Kalau yang sikit-sikit ni tak isi lah. So, cikgu akan terus check sini lah. Amir Nazrin ada tak? Amir Nazrin. Oh, Amir Nazrin baru nampak muka. Amir Nazrin, awak dah 2 kali tak datang. Setakat ni lah, setakat kelas cikgu ni lah. Yang bermula 1 Februari dulu. Okay, Alhamdulillah lah boleh datang. Amir Nazrin. Angkat tangan Amir Nazrin. Okay, awak nampak macam gemuk lah. Ke awak memang gemuk sebelum ni? Okay. Lebih kurang cikgu lah ni. Okay, Azwan. Mana Azwan ni? Di tandas lagi ke? Weh, buka kamera 19, 20, 21, 22. 22. Ada 5 orang tak buka kamera. 4 orang tak buka kamera. Termasuk Azwan. Okay, siapa boleh detect siapa yang tak ada ni? Amin Nazrin ada. Buka kamera tak buka kamera tak berkat belajar orang hari ni. Dijawab siapa yang tak ada ni? Husaini ke? Oh, Husaini. Kalau tak bising je. Husaini Dia tidur ke apa ni? Agaknya malam tadi dia main game agaknya. Nak galakkan Aiman lah. Kan? Ke ada di mesej Haziq ni dah dapat masuk kan Haziq? Muhammad Haziq. Ya. Okey, Haziq ada ni. Ya. Husaini. Dia yang merindui kau ni. Okey. Tak apa. Okey, cikgu ajar ni, cikgu tunjukkan yang jenis kalau tak pandai lah nak kira kecurunan. Okey, nak kira kecurunan ni kalau tak pandai lah kan. Tak pandai kita akan ambil titik ini bernilai 4, 8. Titik ini bernilai 0, 0. Okey. Dalam persamaan gerakan, dalam persamaan linear, dalam matematik korang belajar kan. Kita boleh dapatkan persamaan apabila pertama kita ada 2 titik. Yang kedua kalau kita ada 1 titik dan kita ada 1 kecerunan. Yang ketiga kalau kita ada 1 titik, kita ada 1 intersection. Yang keempat kalau kita ada 2 intersection. Tak tahu lah korang faham tak apa cikgu sebut tu. Okey.
So kita anggap bahawa yang ini adalah X2, 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 Y2. Yang ini adalah X1, Y1 So kita akan pakai formula kecurunan M sama juga dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay. So Y2 adalah 8, Y2 8, Y1 adalah 0 bagi 4 tolak 0, kan? Dapatlah 2. Okay. Boleh faham ni? Okay. Okay, kemudian asas bagi persamaan adalah Y equal to MX plus C. Kan? C dia sekarang tak ada. So C dia ni nilai dia kosong. Okay. Nilai dia kosong. Okay, Y sekarang paksi Y adalah apa? Paksi Y adalah V. Kecurunan ni berapa tadi kita dapat? Kita dapat 2. X apa dia? X adalah T. So ini adalah persamaan bagi garis graf AB ni. Okay, persamaan dia. Okay, persamaan dia. Boleh? Tapi cikgu bukan nak ajar pasal persamaan ni. Kan? Nak memahamkan awak aja. Okay. Okay. Dan awak pun sekarang dah tahu dia nak kira macam mana nak kira dia punya kecerunan. Okay, boleh? Okay, yang kedua. Okay, yang kedua cikgu nak tanya adalah cikgu shadedkan kawasan ini. Cikgu shadedkan kawasan ini. Kan? Okay. Yang cikgu shadedkan ini, yang cikgu lorekkan ini dikenali sebagai apa? Irfan. Luas. Okay, luas apa? Luas. Saya panggil. Luas halaju. Okay, disebut sebagai luas bawah graf. Okey, berapa jawapannya? Berapa jawapan dia? Okey, tekan kalkulator sekarang. Tekan kalkulator. Okey, Nazan, kau dah siap tekan tu. Cikgu nampak. Okey, berapa jawapan kau, Nazan? On ni mikrofon. 16. 16. Ada jawapan lain tak selain daripada 16? Jawapan lain selain 16? Tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. So cara dia kita nampak tu sebenarnya dia adalah segitiga kan. Segitiga. So 1/2 darat tapak. Tapak dia 4. Darat tinggi dia adalah tingginya adalah 8. 2 darat 1, 2 darat 2. 82 dapat 16. Okey. Okey. So apa yang cikgu nak sampaikan kat sini kan? Oh, cikgu lupa nak tunjuk dia punya unit dia. Unit. Ini unit dia. Paksi Y ni unitnya apa? Ni halaju kan? Halaju adalah ms negatif 1. Paksi X ni adalah masa lah. Kan? So paksi Y 8 ni, paksi Y ni unitnya adalah ms negatif 1. Paksi X adalah masa, unitnya adalah S. Ini kalau dia naik atas dia akan jadi apa? MS negatif 2. Negatif 2. MS negatif 2. Okey. Okey, luas bawah graf pula. Kan? Luas bawah graf adalah kita darab ni kan. Luas bawah graf kita darab betul tak? Ni. Paksi Y kita darabkan dengan paksi X. 4 ni paksi Y kan. So unit dia adalah ms negatif 1 darabkan dengan 8 ni adalah ms negatif 1. 4 ni adalah apa? S. 4 tu adalah S. S ini kalau kita darabkan M S negatif 1 darab S dapat apa? M. Dapat M M. saja. Dapat M saja. Okey. So kalau awak tengok yang ini unit ini dengan magnitude campur unit dia sebenarnya dia mewakili apa? Dengan awak tengok unit ni unit apa? Jutaan. Unit percutan. Okey, yang ini unit apa?
Panjang. Panjang. Panjang lah. Jarak. Mana? Jarak, jarak. Itu Jarak. tiga. Jarak, Ah, jarak. okey. Jarak. Ataupun sasaran lah, cikgu sebut sasaran Cikgu sebut sasaran. Okey. Sebab kat sini dia melibatkan pecutan, bukan, gerahnya adalah gerah halaju tadi. Cikgu sebut gerah halaju. So jarak itu sebenarnya mewakili sasaran. Okey. Nampak? So kat sini apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia daripada graf halaju masa kita boleh dapat dua lagi kuantiti. Iaitu kita boleh dapat pecutan dan kita boleh dapat sasaran. Macam mana kita nak dapatkan pecutan? Dengan kita kira M dia. Macam mana kita nak kira sasaran? Okay. Luas. Dia punya Luas. luas. Okay, luas bawah graf. Okey. Boleh? Okey, sebab tu dalam dekat sini dia bagi tahu apa? Bagi graf sasaran masa. Okey, jap. Ni, bagi graf halaju masa. Kecerunan graf mewakili pecutan. Luas bawah graf mewakili sasaran. Ini yang kita dapat tadi, yang kita baru buat tadi. Okey. Tapi kalau graf sasaran masa, awak kira dia punya pecutan, kan? Awak kira dia punya pecutan, kan? Pecutan pula. Awak kira dia punya kecerunan, awak akan dapat halaju. Okey. Ada tak luas bawah graf bagi sasaran? Dah tak ada dah, sebab perkataan sebelumnya dah tak ada. Kita ada perkataan sasaran. Kita ada perkataan halaju. Dan satu lagi adalah kita ada perkataan Pecutan. pecutan. Maksudnya sasaran ini dia akan pergi kepada halaju, dia akan pergi kepada pecutan. Okey? So, awak nampak tadi bila cikgu kira kecerunan, dia akan pergi ke pecutan. Kira M, dia akan pergi pecutan. Kira M, dia akan pergi ke pecutan. Kira A, dia akan apa? Kepada sasaran. Kira A dia turun bawah, dia turun pergi sasaran. Okey. Okay, kalau graf sasaran pula, cikgu kira M dia akan pergi kepada halaju. Halaju. Dia tak pergi melompat terus sampai pecutan dia pergi halaju. Kira A belah bawah, luas bawah graf bagi graf sasaran, dah tak ada kuantiti. So memang tak akan ada soalan tu. Okey. Dah tak ada kuantiti. Mungkin kalau boleh buktikan bahawa dengan sebenarnya luas bawah graf bagi graf sasaran ni kita akan dapat satu kuantiti fizik yang lain. Kan? Cubalah awak buktikan. Okey. Kalau pecutan pula, kita ada M kan? Kita ada A tadi kan? Kecerunan dia akan pergi selepas pada itu kan? Dah tak ada. Tak ada kuantiti dah lepas pecutan. Okey, dia turun bawah, luas bawah graf dia kan? Dia akan mewakili halaju. Tapi yang ini pun tak akan ditanya. Okey, yang ini pun tidak akan ditanya. Okey. So yang kita nak tahu adalah kecerunan graf sasaran pergi jadi halaju. Yang ini ada dua-dua. Kecerunan dia akan jadi pecutan, luar bawah graf dia akan jadi sasaran. Okey. Rasa macam dapat jelas sikit lah tu. Kan? Dapat jelas sikit. Okey. Okey. Okey, kita tengok yang mudah dulu balik. Patah balik, mudah balik. Kan? Okey, dalam buku teks awak ni kan. Okey, dia kata AB ni sasaran graf sasaran. Okey, dia kata motosikal dia tunggang sejauh 100 meter ke kanan selama 5 saat. Kan? Okey, halaju motosikal ialah 20 ms ke kanan. Sebab apa? Dia kira kecerunan kat sini. Okey. Motosikal BC, okey. BC sini kan. Motosikal berhenti selama 3 saat. Ni 5 6 7 8 ni. Okey. Dia berhenti selama 3 saat. Okey, kemudian kecerunan kosong. Okey, maka kat sini dia tak bergerak lah. Kan? Objek itu dia tidak bergerak. Okey, CD pula, CD.
Motosikal patah balik dan ditunggang kembali ke titik asal dalam masa 4 saat. Dia patah balik pergi titik asal dia. Sebab apa? Kenapa titik asalnya? Sebab sesaran dia kosong balik. Ni, sesaran dia kosong balik. Kan? Ni bukan 12 tau sesarannya. 12 itu adalah apa? Masa. Masa dia. Maksudnya dia pergi tak ni titik A kan. Tak. Sebenarnya dia pusing balik pergi kat dia. Kan? Itulah titik D. Kan? Dia ambil masa selama 12 saat. Itu ceritanya. Okey. Ni graf sesaran masa Okey, motosikal DE pula. Motosikal berada dalam keadaan pegun di titik asal selama 2 saat. Dia berhenti ni. DE ni duduk pada situ 2 asal, duduk pada titik asalnya. Okey. Hal lajunya adalah kosong lah. Okey, kemudian EF. Motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter dalam masa selama 6 saat. So kecurunan grafnya adalah negatif 8.33, maka hal laju motosikalnya adalah 8.33 ke kiri. Okey. Kalau cikgu describe dalam bentuk graf, bukan graf. Bentuk pergerakan. Okey, kat sini A. Kan? Dia pergi ke B. Pergi sampai ke B. Okey. B. Dan dekat B ni, dia duduk dekat B ni selama 3 saat tadi. Jadilah titik C. Masih kat sini lagi. Okay. Kemudian dia buat apa? Dia patah balik. Pergi dekat A balik. Dia duduk dekat titik D. Kemudian bila dia duduk dekat titik D, okay, dia duduk selama 2 saat. 12, 2 tolak 4 ni kan. 14 tolak 12 dapat 2 kan. Dia duduk sini. So dia jadi titik E kat sini. Dan lepas tu dia pergi ke F belah sini. F. Kan? Macam itu dia punya ceritanya. Okay. Sini ke sini dia punya jarak je 100 meter. Sini ke sini jarak dia adalah 50 meter. Ni meter Dia nak bergerak daripada AB. AB tadi kita kira hal lajunya V dia adalah 20. C ke D mana tadi? C ke D kan? Dia bergerak dengan hal laju dia adalah 25. Lepas tu E ke F dia bergerak dengan hal laju dia V dia 8.33. Macam tu. Okey. Ini cerita mudah. Cerita mudah tentang apa yang dia ni lah. Apa yang dia bergerak ni. Sampaikan pada awak semalam adalah kita nak menganalisis gerakan linear ini. Okay, di antaranya adalah menggunakan graf gerakan. Okay. So dalam graf gerakan ini kita ada 3 bentuk graf lah. Satu graf sesaran masa, hal laju masa dan juga graf pecutan masa. Okay. Kalau soalan dia kata huraikan, maksud kita daripada kita tengok graf je kita boleh huraikan gerakan objek tu bagaimana. So ini yang cikgu sampaikan semalam. Cikgu cakap dia ada dua suku kata lah, dua suku kata. Nombor satu adalah graf apa. Nombor 2 garis apa. Okay, garis apa. Okay. Contohnya macam graf atas ni kan kita tengok graf apa, graf hal laju. Okay, kemudian garis jenis apa, garis bertambah secara seragam. So kita jawab hal laju bertambah secara seragam. Itu macam mana kita nak huraikan graf gerakan. Okay. Kemudian apa yang kita dapati lagi bahawa rupanya kan daripada graf gerakan ini kan, walaupun dia adalah graf, contohnya walaupun dia adalah graf hal laju masa kan, ni graf hal laju masa, walaupun dia adalah graf hal laju masa yang sepatutnya kita boleh dapatkan hal laju dan kita boleh dapatkan masa kan. Okey, yang tu mungkin kita tak sebut kot. Okey, contohlah kan. Okay, ini adalah graf hal laju masa okay, graf hal laju masa. Contoh dia bergerak macam tu. Okey, yang ini 3 saat. Okey, yang ini 10. Okey. Yang ini ms negatif 1 kan. Yang ini saat. Okey, contohlah. Cikgu daripada sini, daripada graf ini, awak pun dah belajar topik graf kan. Kita boleh dapatkan maklumat. Kalau graf laju masa, kita boleh dapatkan maklumat tentang hal laju. Okay, contohnya soalan dia kata macam ni. Dengar dan jawab. Okay, cikgu nak siapa nak jawab? Cikgu nak Putra jawab. Okay, Putra dengar soalannya.
Grafnya graf ini. Graf yang ada pada skrin ini. Soalannya begini. Berapakah hal laju objek ini selepas dia bergerak selama 3 saat? Berapakah hal laju dia? Dia 10. 10. Okey. Awak pandai tu. Kalau Putra boleh jawab, cikgu rasa yang lain-lain pun boleh jawab juga lah. Cikgu bagi satu lagi. Okey. Muazzam. Okey, Muazzam jawab Okey. Sebuah kereta tu dia bergerak, kan? Dia bergerak sampailah dia mencapai hal laju 10 meter per second. Berdasarkan graf ni. Berapakah masa dia ambil untuk dicapai 10 meter per second? 3 saat. 3 saat. Okey, nampak? So, secara langsung kita boleh dapat terus dia punya nilai dia, dia punya kuantiti dia yang ditanya. Okey, selain daripada itu, walaupun dia adalah gerah hal laju, kan, walaupun dia adalah gerah hal laju masa, kan, kita boleh dapatkan pecutan. Kan? Okey. Dia gerah hal laju masa tapi kita boleh dapatkan pecutan. Kita boleh tahu berapakah pecutan dia berdasarkan gerah sesaran hal laju masa. Okey. So macam mana kita dapat? Kita kira dia punya kecerunan dia. Okay, kecerunan graf tersebut mewakili pecutan. Okey. Daripada graf hal laju masa juga kita boleh dapatkan berapakah jarak yang dilalui. Selepas 3 saat berapakah jarak yang dilalui oleh objek ini. Kan? So kita boleh dapatkan dia punya sesaran dia. So macam mana kita nak dapatkan sesaran? Okay, kita kira luas bawah, luas bawah graf. Okey. Itu. Okey. Ini untuk gerah hal laju masa, untuk gerah hal laju masa. Okey. Kalau untuk gerah pecutan, ni dia tak ada luas bawah graf lah. Ni luas bawah graf A dia tak ada. Lepas tu dia punya M dia pun tak ada. Sebab apa? Selepas pecutan dah tak ada apa dah. Dah tak ada kuantiti dah lepas tu. Okey, tak ada. Okey. Untuk sesaran ni pula, kan, luas bawah graf tak ada, A dia tak ada, kan. Tapi M dia ada. M dia ni mewakili hal laju. Okey, M dia mewakili hal laju. Okey. Okey. So ni cikgu tunjukkan semalam, kita dah nampak bahawa kita dah boleh kira cara kita kira ni bagaimana untuk kita dapatkan kecerunan graf dan bagaimana untuk kita dapatkan luas bawah graf. Okey, awak pun dah tahu. Okey. Kemudian cikgu huraikan juga tentang ini, kan. Dia bagi graf sesaran ini, kan. Kalau tadi awak boleh jawab macam tadi, kan. Cikgu tanya tadi, kan. Awak boleh jawab, maksudnya awak fahamlah tentang ini. Okey. Boleh faham tentang situasi inilah, kan. Okey. Begitu juga dengan graf hal laju masa, kan. Graf hal laju masa ni je special. Kita boleh dapatkan A, kita boleh dapatkan S. Kita boleh dapatkan pecutan dan kita boleh dapatkan sesaran. Okey. Tapi kalau graf sesaran masa ni, kan, graf sesaran masa kita hanya boleh dapatkan V saja, hal laju saja. A itu tak boleh dapat. Okey. Okey, selepas itu ada tak yang ketiga? Tak ada graf pecutan yang ketiga tak ada. Okey. Kemudian aktiviti 2.3 ini nanti awak baca, awak boleh muat turun perisian ni, perisian tracker ni, kan. Cikgu pun ada agak belajar tentang ini. Kalau eksperimen dekat makmal kita, cikgu pakai piterik, kan. Tapi sebab ada perisian tracker ni, dia agak canggih sikit lah. Level awak ni memang macam ni lah, kan. Level awak memang macam ni, kan. Okey. Apa dia nak tunjukkan? Dia nak tunjukkan objek yang bergerak tadi, dia terus tukar kepada graf gerakan, kan. Nampak? Ni, benda ni bergerak, kan. Sebenarnya dia ada tracker. Tracker tu adalah satu kamera yang kita boleh tengok, kan. Ada kamera ni, dia tengok tengok yang dia bergerak. So dia boleh plotkan terus. Okey. Dia boleh plotkan dia punya bagaimana dia bergerak itu. Dia bergerak dengan masa. Okay, nampak ni? Ni hal laju. Ni graf hal laju. Yang ni graf jarak. Okey.
Yang ni paksi Y nya apa. Tapi paksi X memang tetap. Paksi X ni adalah masa. Okey. Kita pun sebenarnya kalau mudah kita boleh buat graf juga sebenarnya. Okey, contohlah kan. Kita buat graf kan. Ada seorang berlari, dia nak berlari 100 meter. Kan? 100 meter dia lari. Mula-mula hal laju dia adalah kosong. Kan? Lepas itu 20 meter yang pertama hal lajunya mencapai kan 10. 40 meter hal lajunya 20. 60 meter hal lajunya 30. 70 meter 60. 40, 60. 80 meter hal lajunya 40. 100 meter hal lajunya 50. Kan? So bila kita ambil, kita plot graf, kan? Kita akan plot graf hal laju lah. Sebab yang kita ambil kuantiti tersebut adalah hal laju. Okey. Kita plot. Bila V kosong, masa dia, T dia sama juga dengan kosong. So titiknya dekat mana? Titiknya dekat sini. Okay. Lepas tu 20, 40, kan? 60, 80, 100. Okay. Bila masa sangat ke 20, hal lajunya jadi 10 kat sini. Kan? Ni 10. Kan? Macam tu lah. Kan? 10, 20, 30, 40, okay, 50. Okay. Kita pangkah titik dia kan. Okay. Ini cikgu buat garis putus-putus ni. Kan? Ini kita sebut dia sebagai interpolasi ya. Kita sebut dia sebagai interpolasi. Okey, pangkah. Dan lepas tu kita pun garis, dapatlah garis lurus macam tu. Okey. Ini macam mana daripada data. So dia itu yang dia buat sebenarnya. Yang ini benda ini yang dia buat. Okey. Dia sama juga pita detik. Kan? Pita detik pun kita boleh daripada pita detik tersebut, kan, daripada pita detik kita boleh tukar dia ke bentuk graf. Okey. Dan kalau diberi graf, kita boleh menganalisis gerakan tersebut. So pita detik boleh analisis gerakan, graf pun juga kita boleh analisis gerakan. Okey. So sekarang ni seterusnya kita nak menterjemah dan melakarkan graf. Okey, menterjemah dan melakarkan graf. Okey. Kita tengok asas dia. Awak tengok tadi, kalau graf S melawan T, kan? Kalau graf S melawan T, dia punya kecurunan mewakili apa? Syahid. Kecurunan graf S melawan T mewakili apa? Syahid? Muhammad Syahid. Pecutan. Okey. Sekali lagi Syahid? Pecutan. Salah lah Syahid. Salah. Danish. Muhammad Danish. Graf sesaran masa, dia punya kecurunan mewakili apa? Hal laju. Mewakili hal laju. Syahid, boleh Syahid? Faham? Faham. Okey. Kalau kita ada graf hal laju pula, hal laju masa pula, kan, kecurunan graf ini, kan, contohnya ini kecurunan kecurunan, contohlah grafnya. Okey, kecurunan graf ini mewakili apa? Muhammad Arik. Sesaran ya? Mewakili sesaran. Betul, kecurunan sesaran. ke? Kecurunan. Ni M kan, cikgu tulis M ni. Okay. Sesaran. Ni. Pecutan. Kecurunan pecutan. Okay, kecurunan pecutan. Kau jangan buat cikgu jadi gila. Kang soalan mudah-mudah ni kau tak boleh jawab. Kau gila cikgu jadinya. Okay. Cikgu ada 3 orang anak lagi ni. Kalau cikgu jadi gila, siapa nak sara dia orang? Kan? Si cikgu boleh kahwin lain agaknya. Okay. Lain kali belajarlah sikit kan sebelum kelas ni. Kau jangan main duduk dalam kelas je. Dan dalam kelas ni pun fokus lah. Mudah je tu. Kan, awak tadi cikgu dah revise. Malam cikgu dah cerita. Tadi awal-awal tadi pun cikgu dah revise. Okay, apa yang kita boleh dapat daripada setiap graf ni. Okay. Cikgu ulang balik lah. Okay, kita ada graf sesaran masa. Kan. Kita ada graf sesaran masa kan. Okay. Ni nombor 1. Kita ada graf sesaran masa. So apa yang kita boleh dapat daripada graf ini? Nombor 1 kita boleh dapat sesaran dia.
Nombor 2 kita boleh dapat masa. Dan nombor 3 kita boleh dapat hal laju. Macam mana dapatkan hal laju? Ini kecerunan. Mewakili kecerunan. Okay, ini nombor 1. Okay, nombor 2. Graf hal laju masa. Graf hal laju masa, nombor 1 kita boleh dapatkan hal laju. Kita boleh dapatkan maklumat tentang hal laju. Nombor 2 kita boleh dapatkan maklumat tentang masa. Nombor 3 kita boleh dapat pecutan. Macam mana dapat pecutan? Kecerunan. Okay, nombor 4 kita boleh dapat Sesaran. sesaran. Macam mana kita dapat sesaran? Luas bawah graf. Okay, area under the graph. Okay, luas bawah graf. Okay. Okay, kemudian nombor 3. Nombor 3 adalah graf pecutan masa. Kan? Dalam graf pecutan masa, nombor 1 kita boleh dapat pecutan. Nombor 2 kita boleh dapat masa. Kan? Okay. Nombor 3 dan nombor 4 ni tak ada lah. Maksudnya kecerunan dia tak suruh kira lah dalam untuk kalau dia bagi graf pecutan masa. Kan? Luas bawah graf pun tak ada. Okay. Okay. So ada inilah maklumat-maklumat yang standard yang akan diuji lah kepada awak. Okay. Okay. Ini kalau awak perasan, bila graf sesaran, okay, graf sesaran masa, kan? Bila graf sesaran masa ni, kita dapatkan kecerunan dia, kan? Kita dapatkan kecerunan dia, kan? Kita akan dapat V. Okay. Kalau graf V, kita dapatkan kecerunan dia, kita akan dapat apa? Kita akan dapat A. Okay. So dia punya turutan dia kalau perasan, dia adalah S, kan? Lepas tu dia akan turun jadi V, kan? Dia akan turun jadi A. Okay. S, V, A. Okay. So nanti awak akan belajar dalam matematik tambahan, iaitu apa? Sebenarnya kalau kita bezakan pembezaan. Dah belajar belum pembezaan matematik tambahan? Ke dah belajar tingkatan 3? Tak ada kan? Tak. Ni yang baru belajar kan? Awak akan belajar pembezaan. Kita bezakan sesaran ini, kita akan dapat pecutan. Kita dapat hal laju. Kita bezakan hal laju, kita akan dapat pecutan. Okay, ini pembezaan. Okay. Perbezaan ni nanti awak akan belajar dalam matematik. Sebenarnya kita kira dia mewakili, dia kira dia punya kecerunan dia. Okey, awak akan belajar. Okey. Kalau dia naik atas, A pergi ke V, V pergi ke S, yang ini adalah pengamiran disebut. Okay. Integration dalam bahasa Inggeris. Perbezaan dalam bahasa Inggeris differentiation. Okay. Pengamiran. Okay. Okay. So dia punya turutan macam ni. S turun jadi V jadi A. Okay. Contohlah cikgu bagi kalau Y equal to X square. Y equal to X square ni dah, kalau graf dia macam mana? Dia adalah graf kuadratik. Okay. Dia adalah graf kuadratik minimum. Macam ni bentuknya. Okay. Kalau bezakan ni dy per dx. Ada belajar ni dy per dx ni? Johan, dah belajar belum ni? Pembezaan. Johan, dah belajar belum ni? Belum. Johan ni hidup ke tak ni? Johan? Belum. Belum. Belum? Belum lagi? Belum. Okay, tak apa. Kalau belum, dy dx ni maksudnya kita kira dia punya kecerunan dia. Kita kira dia punya kecerunan. Kan? Sebab semalam kalau perasan, bila cikgu kira kecerunan, kan? Macam ni. Cikgu kira dia punya kecerunannya, kan? Yang semalam tu, mana semalam? Okey, yang ini. Kan? Kan? Yang ni kita kira dia punya kecurunan awak tengok apa tu, cikgu tengok unit dia cikgu tengok unit dia kan. Unit paksi Y dia MS negatif 1, unit paksi X ni adalah S. So bila kita bezakan dia, kan, kita dapatkan yang kecurunan dia, kita akan dapat MS negatif 2. MS negatif 2 ni adalah unit bagi pecutan MS negatif 1 ni adalah unit bagi hal laju.
Kan? Okay. So dia akan bertukar menjadi menjadi apa tu, menjadi pecutan. Okey, atau turun balik tadi. Kan? Okey. So kalau X2 dia dy per dx kan. Apa yang akan jadi? Dia akan tinggal y sama juga dengan x saja. Kan? So dia akan jadi grafnya graf berbentuk straight. Kan? Ini pun kalau y sama juga dengan x, kita bezakan dy per dx kan. Y sama juga dengan x ni dia akan jadi kan, dia akan jadi y sama juga dengan nilai. Nilai. Okey, dia akan dapat straight macam tu. Okey. Kita bezakan nilai kan. Kita bezakan nilai kan, kita akan dapat y sama juga dengan kosong. So bila dia punya graf macam ni, so dekat mana dia punya garis dia adalah garis dia dekat sini, kat kosong. Okey. Tak apa, yang ni tak faham lagi tak apa, tapi cikgu nak cerita apa? Dia punya bezakan, maksudnya kalau dia turun S pergi ke V ataupun V pergi ke A kan. Bila dia turun, kuasa dia akan berkurang. Okey. Kuasa dia akan berkurang. Ini kuasa 1, kuasa 2, ini kuasa 1, ini kuasa kosong. Yang ni kosong lah. Okey. So kalau dia kuadratik kan, kalau dia kuadratik, dia turun bawah dia akan jadi bertambah. Dia turun bawah dia akan jadi malang. Kalau malang ni dia turun bawah dia akan jadi kosong. Okey. Apa yang cikgu nak masukkan bila dia turun bawah? Okey. Yang cikgu nak masukkan kalau dia turun bawah ini, maksudnya kalaulah misal kata kita nak dapatkan apa tu, macam tadi kan cikgu cakap contohlah graf ni kan, graf nombor 2. Graf nombor 2, kita sepatutnya pada graf kita boleh dapat nombor 1 dan nombor 2 saja. Kan? Tetapi sebenarnya walaupun dia adalah graf VT, kita boleh dapatkan pecutan dan kita boleh dapatkan sasaran. Sekarang ni nampak hal laju kan? Hal laju kita nak dapatkan dia punya pecutan. Maksudnya daripada V ni kan, kita boleh turunkan dia ke bawah. Maksudnya kita turunkan ke bawah tu, maksud kita kira kecurunan dia untuk kita dapatkan nilai nilai A dia. Okey. So maksudnya nanti akan ada situasi kan, akan ada situasi soalan dia akan tanya kan. Cikgu refer kepada soalan lah. Kan. Nak jadikan macam bentuk pemahaman tu, mungkin bila awak dah jawab banyak soalan ni, nanti awak akan faham lah. Rupanya, kita boleh cerita dalam konteks inilah. Kita boleh cerita dalam konteks kuantiti fizik yang lain. Walaupun dalam itu adalah graf hal laju masa. Okay. Dia mungkin akan suruh tukarkan macam ni. Dia bagi graf hal laju masa kan. Dia kata apa? Tukar kepada graf pecutan masa. Dia bagi graf laju masa. Dia suruh tukar kepada graf pecutan masa. So macam mana dia punya perubahan dia tu. Okey. Okey. So kalau dia suruh pergi kepada pecutan, maksudnya dia turun bawah. Hal laju pergi turun bawah, dan dia akan kurang dia punya kosong dia. Okey. So awak ingat bentuknya beginilah. Kan, bentuknya begini kan. Kalau dia adalah kuadratik kan, maksimum pula, kuadratik maksimum, dia turun bawah dia akan jadi berkurang. Kalau dia straight ni, yang ni adalah straight positif kan. Kan. Kalau yang dia turun bawah ni, kalau dia turun bawah kan, kalau dia turun bawah macam ni kan, dia berkurang, dia turun bawah dia akan jadi belah bawah kan, negatif kan. Kat sini dia akan dapat dekat tetap dapat dekat kosong juga. Okey. So tu rutan tukar dia begitu. Okey. Rutan tukar dia begitu. Okey. So macam mana? Okey, sekarang ni mungkin awak dah nampak pattern bentuk dia. Ini kalau ditukar, kalau misal kata graf hal laju nak tukar kepada graf masa, awak tengok dekat mana kedudukan dia. Kan? So kalau nak tukar hal laju masa, dia akan naik macam ni lah. Kalau dia straight, dia suruh tukar kepada sesaran, misal kata kalau bertambah ni dia akan jadi kuadratik. Okay, dia akan jadi kuadratik.
Okey. Untuk hurai ingat Untuk nak hurai ingat perkataan dia kan. Untuk nak hurai ingat yang ini bertambah secara kuadratik, yang ini bertambah secara seragam, yang ini mala, yang ini sifar. Okey, sama ni kuadratik maksimum bertambah secara kuadratik, ni berkurang secara seragam. Yang ni mala, yang ni sifar. Okey. So cikgu bagi satu contoh. Ada satu graf halaju masa. Okey, dia bergerak pergi sini straight. Titik 3. Titik 6 ni saya kata. Ini 12. Okey. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Okey, soalan dia. Tukar graf ini. Okey, tukar graf halaju ini kepada graf pecutan masa. Tukar graf halaju ni kepada graf pecutan masa. So apa kita buat? Okay, kita akan buat dia punya faksinya. Okay, masa tidak berubah. Masa 3 ni 6. Okay, masa tidak berubah. Okay, tengok. Tengok cikgu buat ni. Okay, AB halaju sekarang. AB adalah halaju. Kalau awak tengok graf AB ni dia adalah bertambah. Betul, bertambah. Kat mana bertambah? Kat sini. Cikgu buat peta lah. Bertambah. Sekarang dia suruh tukar kepada graf apa? Dia suruh tukar kepada graf pecutan. So bila dia suruh tukar kepada graf pecutan, maksudnya kan, cikgu tulis kat sini lah. SVA dia turun bawah graf halaju. Halaju nak pergi pecutan. Sebab dia suruh buat tukar graf pecutan. Dia turun. So bila dia turun kan, kita tengok sekarang grafnya kat sini, dia turun bawah, dia jadi apa ni? Dia jadi mendata. Kan, dia jadi mendata. So kat sini dia akan jadi mendata. Okey. Dia akan jadi mendata. Kan, tadi naik kan? Naik. So dia turun bawah, dia akan jadi mendata. Sebab apa? Dia turun bawah ni. V pergi ke A. Okey. Itu satu. Okay, yang kedua, BC pula. BC mendata. Oh, BC dekat sini lah. Ni BC. So, kalau dia turun bawah, dia nak pergi ke A, kan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sifar. So, dia duduk dekat sini. Okay. So, berapa nilai ini? Berapa nilai ini? Berapa nilai tu? Siapa boleh jawab? Ni cikgu open. Siapa nak cuba jawab? Berapa nilai tu? Ataupun macam mana nak kira nilai tersebut? Nilai yang tanda soal tu. Kecerunan. Kecerunan. Betul. Sebab apa? Daripada graf halaju masa, antara maklumat lain yang kita boleh dapat adalah kita boleh dapat nilai pecutan. Macam mana kita nak dapatkan nilai pecutan yang kita kira kecurunannya? 3/1, 3/4. So kat sini nilainya adalah 4. Ni cikgu pandai sikit. Cikgu boleh congak untuk dapatkan kecurunan ni kan. Sebenarnya kalau awak nampak AB ni dia macam segitiga kan. Berapa beza dia ni? Berapa beza dia ni? Kan, beza dia ni 12. Beza dia ni 3. So paksi Y bagi paksi X iaitu M sama juga dengan 12 bahagi 3. So 3 tu dapat 4. Okey. So nilai dia kat sini adalah 4. Yang sifar ni tak payahlah kira. Okey, nampak? Boleh? Okey. Awak tengok semalam cikgu ada cakap kalau pasan lah kan. Cikgu ada cakap. Okey. Cikgu cakap apa? Okey, kita tengok balik. Cikgu cakap, ni awak tengok Cikgu cakap. Okey. Cikgu cakap apa? Kan, awak tengok graf ini. Graf yang dia bagi kan, cikgu padam kan. Awak pasang tak? Graf yang dia bagi adalah graf yang dibagi adalah graf halaju masa. Kan? Graf halaju masa. Kalau kita nak describe graf ini, kan, cikgu cakap apa semalam? Mula-mula tengok apa? Tengok graf apa? Oh, graf halaju. Okey, tulis halaju. Okay, plus graf apa mula-mula graf apa? Nombor 2 ni? Graf apa? Nombor 2 apa? Garis apa? Garis apa? Garis dia apa ni?
Ni nak sebut apa ni? Irsyad, ni nak sebut garis apa? Garis ni nak sebut bagaimana? Laju bertambah secara seragam. Mana boleh sebut hal laju? Garis dia je. Bertambah secara seragam. Bertambah. Okey, bertambah secara seragam. Okey, so bila kita nak describe graf ini, kita akan sebut hal laju bertambah secara seragam. Okey, boleh? Tapi kalau awak tengok jawapan dia dia kata pecutan seragam lah. Kan? Dia sebut dalam konteks pecutan. Okey? Dia sebut dalam konteks pecutan. Tapi pecutan bukan bertambah tapi dia kata pecutan seragam. Okey? Sebab itu kalau tengok dalam soalan ini, kan? Bila kita belajar menukarkan graf, kan, maksudnya kita boleh interpret satu graf itu kepada satu graf yang lain, kan? Kita tengok. Ini AB, kan? AB ni adalah gerahnya adalah gerah hal laju, so hal laju bertambah kan secara seragam, kan? Jadi kita interpret ni sebenarnya dia adalah benda yang sama. Cuma kita yang graf nombor 1 ni kita lihat dalam konteks graf hal laju masa. Nombor 2 ni adalah kita lihat dalam konteks graf pecutan masa. Okey, benda yang sama, objek bergerak pada keadaan yang sama. Tapi kita melihat dalam konteks kuantiti yang berbeza. Nombor 1 adalah kita lihat dalam konteks hal laju, nombor 2 ni kita lihat dalam konteks pecutan. Okey. So bila hal laju bertambah secara seragam, kan? Sebenarnya dia adalah sama makna dengan, kita tengok graf bawah dia. Kan, ni AB kan? AB ni apa? Grafnya okey, mula-mula tengok graf apa kan? Graf dia adalah graf pecutan. Okey, kita tulis pecutan. Okey, pecutan plus garis apa? Garisnya apa nak sebut ni? Mala. Mala. Okey. Mala, so pecutan mala. Okey, mala ni sama maknanya dengan mala apa? Mala seragam dan juga mala seragam, satu lagi apa? Tetap. Tetap. Azon ada anak tak Azon? Okey, nampak? So sama makna. Sebab bila kita tukar dia jadi pecutan mala. So bertambah secara seragam sebenarnya sama makna dengan pecutan mala. Sama. Cuma kita sebut kuantiti dia berbeza. Kan? Sama macam cikgu bagi semalam analogi, 1 meter sebenarnya sama dengan 100 cm. Apa yang bezanya adalah kuantiti yang unit yang kita nak sebutkan tu. Dua-dua ni benda yang sama. 1 meter dengan 100 cm, benda yang sama. Okey, cumanya yang membezakannya adalah dia punya unit dia. Okey, boleh dapat? Okey. Kalaulah misal kata dia suruh tukar kepada graf kan sesaran masa. Graf sesaran masa. Kan? Okey. So nak tukar kepada graf sesaran masa, masa ni tetap sama. Okey. Masa tetap sama. Okey. Okey, graf sesaran masa maksudnya daripada V ni dia nak pergi ke S. Dia naik atas. Nampak? Dia naik atas. Okey. Kita tengok grafnya, graf hal lajunya adalah bertambahan. Bertambah kat sinilah yang ni lah. Kan, yang petak ni. Dia naik atas, dia naik sebelum. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi kuadratik. Okey, dia akan jadi kuadratik minimum. Okey. Kemudian mendata. Okey. So kat sini mendata. Mendata kalau dia naik atas dia akan jadi apa? Dia akan jadi straight. Kan? Okey. Dia akan jadi straight begitu. Okey, 6, 3. Masa tetap sama. Okey. Okey, berapa nilai A, berapa nilai B? Berapa nilai A dan B? Nilai A dan B berapa? Sebenarnya nilai A dan B kan, sebab kita tahu bahawa kalau diberi gerah hal laju kan, diberi gerah hal laju kita boleh dapatkan dia punya luas bawah graf. Kita boleh dapatkan sesaran dengan cara kita kira luas bawah graf. So kiralah ni kan, iaitu 1/2 darab 3 darab 12.
2/1, 2/6, 2/3, 18. So dekat sini nilainya adalah 18. Okay, kemudian kira yang luas yang ni pula. Yang ini 3. Okay. Yang ini 12. 12 darab 3 berapa? 12 darab 3. Okay. Ni nampak segi 4 kan? Nampak ni? Ni segi 4. Segi 4. Yang ini segi 3. Okay, 12 darab 3, 36. So awak tak boleh tulis sini 36. B tu bukan 36 tau, tapi B tu adalah 36. Ni kan, sebab dia dah bergerak dari sini sampai sini kan. 36 awak kena apa? Kena tambahkan dengan yang sebelum dia, iaitu 18. Tambah 18. 8, 9, 10. 14, 1, 3, 4, 5. 54. So kat sini nilainya adalah 54. Okay. Tapi bentuk memang tak ada masalah lah. Kan? Okay, kalau kita tengok ni, cikgu nak describe A ke B kan. AB kan. Okay, graf apa? Grafnya adalah graf sesaran. Sesaran. Okay, grafnya sesaran. Campurkan dengan graf ni nak sebut apa? Bertambah secara kuadratik. Bertambah secara kuadratik. Kan? Bertambah secara kuadratik. Okay. Okay. So sebenarnya adalah sesaran bertambah secara kuadratik sebenarnya sama makna dengan halaju kan, halaju kan. Sekejap, Adam balik ya. Okey. Cuba tulis sini ya. Sesaran kan bertambah secara kuadratik sama maknanya. Ni AB ni kita describe AB Ni kita describe AB. Sama maknanya dengan ni. Iaitu apa? Halaju. Okey. Bertambah secara seragam sama juga dengan pecutan mala. Okey. Yang ini daripada A pergi ke B. Nampak? Cikgu describe dalam term sesaran, cikgu describe dalam term halaju, cikgu describe dalam term pecutan. Okey. So sebenarnya sesaran bertambah secara kuadratik itu sebenarnya sama makna dengan halaju bertambah secara seragam ataupun pecutan mala, kan? Kalau tengok dia tukar S, dia pergi kepada B, kan? Dia pergi kepada A, dia turun, kan? Dia turun bawah. Kan ni. Dia turun bawah. S turun pergi kepada V, turun pergi kepada A. Okay, dia turun bawah. Okey. Dan kalau cikgu lukis grafnya ni kuadratik. Kuadratik kan kuasa 2. X kuasa 2. Ini bertambah secara seragam, dia adalah linear, kan? Ini pecutan mala, dia straight. Ini kalau bezakan lagi dia akan dapat sifar. Okey, nampak macam tu. Okey, kalau kita tengok BC pula BC Okey. BC kalau cikgu sebut dalam term sesaran, dia adalah apa? Sesaran apa? BC ni apa dia? Zarib, BC ni nak sebut apa garisnya? Sesaran? Bertambah secara seragam. Okey, bertambah secara seragam Okey, sama maknanya dengan kan. Ini nampak bila kita tukar kepada halaju dia jadi halaju apa ni? Kan, halaju apa? Mala. Halaju mala. Kan. Okey, kalau kita tengok pecutan pula, pecutan apa ni? Pecutan sifar. Okey, pecutan sifar. Okey, nampak? Kalau term sesaran, kita cakap sesaran bertambah secara seragam, halaju mala, pecutan sifar. Kalau cikgu lukis dia punya graf ya, bertambah secara seragam naik. Halaju mala straight, pecutan sifar. Okey. Awak pasang tak dia punya turutan dia adalah mematuhi yang ini. Kalau dia turun, kalau dia mendatar dia turun dia jadi sifar. Kalau dia bertambah secara seragam dia turun dia jadi mala. Dia macam tu. Okey. Boleh? Okey, kalau boleh ini soalan yang
Soalan yang dah ada jawapan ni. Kan? Yang dah ada jawapan. Kan? Okay, awak tengok bentuk dia. Sesaran pergi hal laju. Sesaran pergi hal laju. Maksud dia turun dia akan turun. Okay, kalau naik seragam, dia turun bawah pergi gerah hal laju, dia akan jadi mendatar. Kalau dia mendatar, dia turun bawah, dia akan jadi sifar. Bertambah, kan, dia akan jadi mendatar. Okay. So nilai tu awak kira lah. Okay, ni dia bagi gerah hal laju Dia bagi gerah hal laju masa. Dia suruh buat gerah pecutan ni. Kan, gerah pecutan masa. Kan. Mendatar dia turun bawah, dia akan jadi sifar. Turun dia akan jadi belah bawah negatif. Okay. Kalau hal laju pergi kepada gerah sesaran, maksud dia naik. Sesaran pergi hal laju pergi ke sesaran. Ya, nampak? Kalau mendatar dia akan dapat straight. Kalau turun bawah ini dia akan dapat kuadratik maksimum. Okey. Daripada gerah hal laju dalam rajah 2/3, tentukan pecutan. Soalan dia punya gerah, dia bagi gerah hal laju masa tapi dia tanya berapakah pecutan. Kan? Okey. So pecutan daripada 0 ke 3 saat, kan, ataupun cikgu buat huruf A lah, A B C D kan. Okey, dari AB kan. AB ni 0 ke 3. So dia punya pecutan dia adalah 2. Macam mana dapat 2? Kita kira dia punya keturunan. Berapakah dia punya daripada BC? BC dia mendatar je, kan. So pecutannya adalah sifar, kan. 6, 10 A3 CD lah, CD okay, negatif 1.5. Okay, berapakah sesaran dia? Luas bawah graf. Okay. Kalau dia tanya berapakah sesaran bila dia bergerak daripada A sampai B. A sampai B je. Okay, luas bawah graf tu lah. AB je lah 1/2 darab 3 darab 6. 2 darab 1, 2, 3. 3 dia dapatlah 9. Okay. Berapakah sesaran yang dibuat daripada B ke C? Kan? B ke C je. Okay, B ke C, okay. Kita nampak segi 3 sini. Segi 4, kan? 3 darab 6. 6 darab 3. 6 darab 3 dapatlah 18. Okay. CD pula. CD segi 3. 1/2 darab tapak dia. 4. Okay, darab tinggi dia 6. Okay, 2. 12. Okay. So jumlah sesaran daripada A sampai ke D adalah 9 tambah 18 tambah 12. So akan dapatlah jawapannya adalah 39. Okey. Kemudian disuruh kira hal laju purata. Hal laju purata ni adalah jumlah sesaran dia bagikan dengan masa dia. Masa dia 10 saat ni kan. So dapatlah 3.9 meter per second. Okey. Okey. Ini pun sama, kan? Sama. Kita tengok baca. Okey. Okey, kalaulah misal kata gerahnya graf ini, kan? Gerahnya graf ini. Gerah laju lah kan, gerah laju masa. Cumanya cikgu nak tambah kat sini. Dia cikgu tambah sini tambah 10, sini 11, sini 12. Dia ke bawah macam ni. Dia ke bawah. Ini 12. Dia ke bawah. A, B, C, D, E. Kalau dia duduk belah bawah, kan, duduk belah bawah ni. Kalau tengok ada luas ni kat sini, kan. Contohlah cikgu bagi kat sini adalah 4 4 nilai dia. Kalau dia duduk belah bawah, D, E sini. E, kat sini adalah E. Kalau duduk belah bawah ni, maksudnya apa? Maksudnya dia patah balik, kan. Ni dia mula-mula dia bergerak daripada A, dia pergi kepada B. Dan kemudian dia pergi kepada C. Kan? Okey. Sampai sini apa dia buat? Awak tengok ni, hal lajunya pun sini. Hal lajunya sifar. Kan? Hal laju sifar. Hal laju sifar tu maksudnya dia tidak bergerak. Kalau tengok dia dah sampai ke 39. Kan, dia sampai ke 39, dia pergi sampai ke D. So kat sini ni dah 39 meter. AB tadi 9 meter.
BC tadi 18. Kan? CD tadi adalah CD 12. Kan? 12. Okay. Campur ni kita akan dapat 30 cm. Yang E pula ke mana? E ni sebenarnya dia adalah dia patah balik sebenarnya. Sini adalah E kat sini. Dia patah balik. Maksudnya apa? Dia patah balik. Okay, kenapa dia patah balik? Sebab dia duduk bawah graf. Okay, kalau bawah graf tu maksud dia patah balik. Itu je cikgu nak sampaikan. Okay, boleh? Kalau tak ni nanti tengok balik lah video ni. Okay. Okay, so habislah tentang graf. Okay, graf gerakan. Okay. Okay, so sekarang ni awak punya modul awak tu cikgu tak tahu lah awak isi ke tak. Kan? Dah berisi dah modul. Belum cikgu. Belum. Okay. Okay, boleh buka sekarang modul awak. Okay, buka modul tengok. Okay. Okay, graf gerakan amat berguna untuk menterjemahkan gerakan suatu objek. Kan? Ni paksi Y, kita ada 3 bentuk graf lah. Graf nombor 1, graf nombor 2, graf nombor 3. Okay. Ni maklumat. Maklumat tadi yang cikgu cakap, kita boleh dapatkan kalau graf sesaran, kita boleh dapatkan sesaran, kita boleh dapat masa, kita boleh dapat pecutan. Kalau graf laju masa, kita boleh dapat laju, kita boleh dapat masa, boleh dapat pecutan, boleh dapat sesaran. Kalau pecutan, kita boleh dapat pecutan, kita boleh dapat masa. Okay. Dapat pecutan, dia punya M. Ni luar bawah graf. Yang ni dia punya M. Okay. Yang ni tak ada. Okay. Dia luar silibus awak. Okay, ini nama-nama dia bentuknya. Kan. Okay. Ini dia tulis halaju seragam. Cikgu tak nak awak tulis halaju seragam. Mesti tulis apa? Halaju bertambah. Okay. Secara seragam. Ini pun sama. Kena tulis apa ni? Berkurang. Awak tambah tak pudul awak tu. Ini pun sama. Ini peserta bertambah. Secara seragam. Okay. Yang jenis ni je lah dia salah tulis tu. Yang lain sama lah maksudnya. Okay. Okay, so awak baca ni tengok nanti kan. Sebenarnya kalau awak dapat apa yang cikgu sampaikan tadi, awak tengok ni pun awak dah nampak dengan jelas. Cumanya ditunjukkan pendek-pendek lah kan, ditunjuk pendek-pendek. Sebab nanti bila kita nak describe, kita akan describe by section macam tadi kan. Yang macam ni tak kan. Kita tengok A ke B. B pergi ke C. Okay, tengok betul ataupun tidak pemahaman awak. Kan. Okey, kita tengok yang pertama dia kata apa ni? Ni dia bagi graf sesaran masa graf sesaran masa. Okey. Okey, AB AB kita tengok kecerunannya positif. Okey. Kecurunan graf nilai dia positif. Dan malah Kenapa dia sebut malah sini? Awak nampak graf tu dia bertambah kan? Dia bertambah. Betul? Tapi kalau kita tukar kepada kecurunan, dia akan jadi mendatar. Sebab tu disebut sebagai malah. Okay, malah ataupun seragam ataupun tetap. Okay. Tanda kalau betul. Kalau salah tu dia pakai api merah. Okay, objek bergerak dengan halaju malah ke arah kanan. Okay. Kalau kita nak sebut dalam term sesaran, kita akan cakap apa? AB ni dia bertambah kan? So kita akan kata sesaran bertambah secara seragam. Okay. Okay, BC dia punya kecerunannya sifar, objek tidak bergerak ataupun dia pegun. Okay, CD pula kecerunannya negatif. Kan? Nilai dia adalah malah juga lah. Okay, malah. Okay. Tapi dia belah bawah kan?
Dia negatif belah bawah. Okay. Objek berpatah balik dengan halaju mala ke arah kiri. Dia patah balik. Okay. Awak nampak dia sekarang ni graf sesaran tau. Graf sesaran. So graf sesaran bila kat D ni maksudnya S je sama dengan kosong. So bila S kosong maksudnya dia pergi daripada A kan, dia pergi B. Okay, kemudian dia pergi kepada C. C ni dia patah balik. So D kat sini. Okay. Kalau dia graf halaju, dia punya pemahaman dia lain pula kalau graf halaju pemahamannya lain pula. Ni graf sesaran. Okay, DE negatif kan. Malah objek bergerak ke kiri dengan halaju malah. Okay. Maksudnya apa? Tadi dia bergerak ke kanan kan. So yang DE ni sebenarnya adalah dia pergi sini. Dia pergi belah sini pula, sini E. Itu maksudnya. Okay. Okay, kita tengok seterusnya. Ni kuadratik kan. Kuadratik ni kalau ikutnya nak kata dalam syllabus awak ni out syllabus juga ni sebenarnya. Tak adalah dalam pixel ke jangan tanya, tapi kita nak kena faham jugalah kan. Okay, ni graf sesaran. Kecurunan DQ lebih besar. Okay. Kecurunan DQ lebih besar daripada DP. Nampak? Dia punya cerun dia ni. Kan? P ni tak berapa cerun, Q ni lebih cerun. Okay. Objek dia kata objek bergerak dengan halaju meningkat ke arah kanan. Okay. Meningkat ataupun bertambah Tapi cikgu nak awak tambah perkataan apa? Secara kuadratik. Sebutnya secara kuadratik. Okey, objek bergerak dengan pecutan ke kanan. Boleh juga jawapan awak ni adalah betul lah, pecutan ke kanan. Okey. Jap. Objek bergerak dengan bukan mana boleh bertambah secara kuadratik? Sebab perkataan di sini adalah halaju kan. Tak boleh. Secara apa ni? Secara seragam. Sebab apa? Dia kalau kuadratik, dia turun bawah dia akan jadi straight. Yang ini S, yang ini dia akan jadi V. Lepas tu kalau A, dia malah. Sebab tu dia sebut malah ni. Bergerak dengan pecutan, ditambah ni malah. Okay, malah bergerak dengan pecutan malah. Yang ni halaju bertambah secara seragam. Okay. Yang perkataan kuadratik ni kat mana kita nak sebut? Kalau kita sebut dalam term sesaran, baru kita cakap sesaran dan bertambah secara kuadratik. Okey. Ni. Tapi yang ni dia sebut halaju. Ni sesaran, yang ni halaju, dan yang ni pecutan. Okey. Okey, yang ni maksimum pula, lebih kecil. Kecurunan adalah positif. Okay, objek bergerak dengan halaju menurun. Okay. Ataupun kita kata halaju berkurang. Sepatutnya menurun ataupun berkurang secara seragam. Objek bergerak dengan nyah pecutan, tambah sini malah ke arah kanan. Ini kanan kanan. Awak tanda itulah tanda. Kalau salah tadi ataupun kurang awak tambah pakai pen merah. Okey, dah. Husaini siap ni? Siap. Okey. Nombor 2. V dia kosong. Dia suruh kira laju kan. V dia kecurunan sama dengan 6 ms negatif 1. Yang ini negatif 6 ms negatif 1. Kalau salah awak beritahu cikgu tau.
Contoh jawapan awak tak betul, awak pun macam tak puas hati. Kan? Awak beritahu cikgu lah. Cikgu pun bukan kira sangat pun sebenarnya. Kan? Buatlah skema dia ni salah kan. Cikgu tengok bentuk dia, cara dikira je. Okey, ni nampak betul ni. Betul lah tu nilai dikira. Cara dikira tu je cikgu tengok. Okey, seterusnya gerah hal laju masa pula. Okey, gerah hal laju masa dia bagi gerah macam ni, kan? Okey. Ini cikgu nak cerita situasi dia Okey, dia mula-mula daripada A. Okey, kemudian dia pergi kepada B, kan? Kemudian dia pergi ke C. Okey, kemudian dia pergi ke D. Kemudian ni belah bawah kan. Dia duduk belah bawah, maksudnya dia patah balik. Dia patah balik pergi ke, cikgu tak tahu lah sampai mana, mungkin kat sini lah kot, kan? Sampai ke E. Okey, ini situasi dia. Okey. Tapi kalau perasan tadi yang dalam graf sesaran tadi, kan? Graf sesaran tadi mana tadi ni kan? Bila D dia kosong, maksudnya dia akan berada balik tempat dia. Bila duduk belah bawah, dia akan pergi belah sana. Okey. Tapi kalau yang ini, kan? Kalau tadi D tadi dekat sini lah kan? Salah. Dan D sebenarnya masih lagi kat kawasan belah sini sebab dia masih ada hal laju. Ada hal laju. Ini pun ada hal laju walaupun hal lajunya sifar. Maksud dia tak bergerak. Yang kalau gerak dia duduk belah bawah je yang maksudnya dia patah balik. Okay, dia patah balik. Okey. AB kecurunannya positif. Okey, malah. Okay. Ni dia tanya pasal kecurunan disebut dalam term pecutan. So pecutan adalah malah. Sebab kita tahu dia adalah graf naik ni kan. Bila ditukar kepada graf pecutan, so dia akan jadi malah mendatar. Okay. Objek bergerak dengan hal laju meningkat. Okay, objek bergerak dengan hal laju meningkat. Ada 3 orang tak buka kamera Okey, BC kecurunan adalah sifar. Pecutan sifar. Hal laju seragam. Hal laju seragam. Betul lah. Dan hal laju seragam lah. Dia punya hal laju kan. Gerahnya mendatar. Kalau tukar kepada graf pecutan, dia akan jadi kat sini. Sifar. Objek bergerak dengan hal laju malah. Atau pecutan sifar. CD pula, dia turun bawah. Kecurunan negatif dan malah. Kita sebut dia nyah pecutan. Okey, nyah pecutan malah. Okey. Ataupun kalau dalam term hal laju apa? Laju apa? Laju berkurang. Okey, secara seragam kan, CD kan, dia turun bawah ni kan. Dia turun, kan berkurang kan. Berkurang secara seragam. Objek bergerak dengan hal laju berkurang dengan sekata. Dia guna perkataan sekata padam lah ni sekata, tulis seragam. Maksudnya boleh perkataan sekata, seragam, sekata, seragam, malah. Okey, nya pecutan malah. Okey, DE pula kecurunannya negatif dan malah pecutan adalah seragam ke arah kiri. Okey. Nampak awak perasan tak? Perkataan dia dah pergi kiri tau, bukan pergi kanan lah, pergi kiri. Okay. Dia dah berubah arah ni. Tadi AB, BC, CD semua ke kanan, tapi bila daripada D ke E ni dia ke kiri, dia bergerak ke kiri. Okey, objek bergerak dengan hal laju bertambah, pecutan malah.
Ini dengan seragam. Okay. Amirun, dapat semua Amirun? Ada semua Okey. Okey, dia bagi graf hal laju pula dalam bentuk kuadratik. Kan, kalau ikut tak ada ni sepatutnya. Kan? Apa kita belajar? Keturunan graf DQ lebih besar, sama macam tadi Keturunan cuma bezanya yang ni lah. Bezanya yang ni, paksi dia. Keturunan positif. Objek bergerak dengan pecutan meningkat Kita tak sebut pecutan meningkat, tapi kita sebut pecutan bertambah secara seragam. Okay, sebab apa yang ni kalau bezakan, ni graf V kan. Kalau graf A melawan T, dia akan jadi macam tu. Kan? Sebab dia daripada, kita tengok susunan dia kan, kuadratik minimum, dia turun bawah dia jadi straight, dia turun bawah dia jadi mendatar, dia turun bawah dia jadi sifar. Macam tu. Senang dia ingat ni. Kan? Zul Faiz, boleh ingat kan? Kalau dia lengkung macam ni, dia turun bawah dia akan jadi berkurang, dia turun bawah, ini positif, okay, dia ini jadi negatif, ini sifar. Macam tu. Okey, seterusnya keturunan DQ lebih kecil daripada P, keturunan adalah positif. Okey, objek bergerak dengan pecutan menurun. Okey, kita tak sebut menurun tapi kita sebut berkurang secara seragam. Okey. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, jenis gerakan. Okey. Ataupun dia kata huraikan gerakan. Boleh juga begitu datang soalannya. Okey, objek bergerak dengan hal laju malah. Okey, ataupun pecutan sifar. Kalau cikgu nak sebut dalam sebutan term sesaran, apa kita nak sebut? Ni. Ini disebut hanya term hal laju dan disebut dalam term sifar kan? Nak sebut dalam term sesaran. Siapa boleh jawab? Objek pegun. Siapa jawab tu? Saya. Muazzam jawab. Siapa? Akil. Aiman jawab Ipan jawab tadi. Ipan. Sesaran sifar. Saya ikut. Objek pegun. Ipan jawab. Objek pegun itu. Objek pegun tidak bergerak. Objek dia tidak dalam bergerak Okey, objek dia kata tidak bergerak. Dalam buku ni. Ini kan objek bergerak dengan hal laju malah. Apa kejadah pula dia tak bergerak, dia bergerak lah. Okey, siapa nak cuba lagi? Sesaran bertambah secara seragam. Susaran. Siapa tu jawab tu? Okey, awak tengok ni Ini dia sebut dalam perkataan, tengok ni. Perkataan dia pecutan. Ni benda yang sama, hal laju. Maksudnya pecutan, kan, lepas tu hal laju. Lepas tu cikgu tanya sesaran. Cikgu tanya sesaran ni macam mana nak sebut dia? Awak tengok pecutan. Pecutan tadi apa? Pecutan sifar, kosong. Hal laju malah nak ni. So ni sekarang awak tengok dia tengah buat apa ni? Kalau kosong, dia naik atas dia akan jadi mendatar. Dia naik atas dia akan jadi menegak. So dia akan macam tu, menegak. So jawapan yang tadilah Azwan sebut tadi. Azwan dengan seorang siapa tadi? So jawapan ni adalah sesaran bertambah secara seragam. Okey. Tapi biasanya glamour kita akan sebut dalam konteks hal laju dan pecutan dua ni lah. Jaranglah kita sebut tentang dalam konteks sesaran ni. Okey. Pecutan sifar. Okey, sesaran dia 100 meter. Nampak ni? 100 meter ada ni. Mana ada pula kejadah yang dia pegun? Kan, Irfan? Boleh, Irfan? Okey, B. Okey, jenis gerakan adalah objek bergerak dengan hal laju. Jangan sebut macam ni Jangan sebut meningkat. Kita sebut apa? Hal laju bertambah secara seragam. Atau pecutan malah. Okay. Kita kira dia punya pecutan dia 4 ms negatif 2. Okay, sasaran dia adalah 50 meter.
Okey, lubang bergerak. Okey, seterusnya C. Okey, jenis gerakan objek bergerak dengan laju berkurang sebut sini secara seragam. Jangan sebut sekata atau nyah pecutan malam. Negatif 4 minus negatif 1 kan. Sebenarnya kan bila awak sebut nyah pecutan kan, awak tak perlu letak tanda negatif lah tau. Kalau awak sebut nyah pecutan tak perlu tanda negatif, awak boleh terus positif 4. Ni pun jawapan yang betul. So, kita dah tahu nyah apa. Tapi kalau kita sebut pecutan, pecutannya negatif 4. Yang tu baru betul. Maksud bila tanda negatif itu sebenarnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada di dalam keadaan nyah pecutan. Okey, kemudian sasaran dia 50 meter. Okey, kemudian D pula, objek bergerak dengan laju meningkat dengan sekata. Laju meningkat dengan seragam juga. Okey, atau pecutan malam. Negatif 3 ms negatif 2, 62.5 meter. Silap sampai sini ramai kita tak siap ni. Okey. Wafi, kau dah siap dah? Kau dah siap sampai sini ke Wafi? Muhammad Wafi. Ini kau buat ke tak ni? Nampak buat tak Wafi? Yang mana B? Ni D. Oh dah. Dah. Okay. Arif, kau dah siap Arif? E ni dah siap Arif? Muhammad Arif. Apa? Dah siap dah E ni? Belum. Arif belum siap lagi. Nazan dah siap Nazan? Dah cikgu. Dah. Siapa yang tak siap cikgu nak guna pen merah bukan guna pen biru untuk tanda. Pakai pen merah. Okey. Supaya nanti bila cikgu cek awak punya modul ni, cikgu pun perasan kau hari tu tak sempat siap. Okey. So cikgu percaya kat korang tanda betul-betul lah kan. Awak kalau awak tanda betul-betul macam ni, kalau salah memang awak salahkan, nanti bila awak tengok balik awak akan ingat. Kan? Kalau main salin je nanti awak tak akan ingat. Okey, jenis gerakan objek bergerak dengan laju berkurang dengan seragam atau nyah pecutan, nyah pecutan malam. Okey, nyah pecutan dia negatif 4.2 ms negatif 2. Luas bawah gerah dia adalah 72.5 meter. Okey. Habis. Okay. Boleh? Okey, kita ada uji kendiri 2.2, uji kendiri UK 2.1 kan. Yang ni cikgu nak awak buat bagi siap tau. Bagi siap. Lepas tu kita akan bincangkan dia punya jawapannya pada minggu depan Minggu depan kelas kita biasa hari apa? Hari Selasa kan? Selasa ke Senin cikgu dah lupa dah. Senin. Senin dengan Selasa. Senin Selasa. Dengan Selasa. Okey, Cikgu Mas akan bincangkan. So pastikan uji kendiri 2.1 dan 2.2 siap. So awak akan tanda. Cikgu nak dapatkan markah awak tu. Okey. So jawab betul-betul lah. Kan? Kalau salah tak apa, kita salah. Kalau betul, kita betul. Kan? So, awak jangan risau sangat. Kan? Okay, kita nak tengok sejauh mana kebolehupayaan sebenar awak. So cikgu sangat berharap untuk awak jujur. Kan? Jujurlah waktu menjawab tu. Kalau awak faham awak boleh buat. Tak boleh salah, tandalah salah. Itu je. Okay? So dengan ketulusan kepercayaan awak itu, semoga pembelajaran awak itu akan diberkati lah. Tapi kalau awak menipu, nak tunjuk kat cikgu awak betul je kan. Itu pun mana keberkatannya kan. Okey, boleh? Ada apa soalan nak tanya? Okey, so habis Habis 2.2. Hari ni 16, 92. Okey. Ada soalan Tak ada.
Okey, tak ada soalan. Okey, itu saja daripada cikgu. So Aiman ada nak cakap apa-apa? Okey, Aiman. Tak ada aku. Kau dah tengok cerita Thailand tu? Tengok trailer ada tapi belum tengok lagi lah. Tak sempat aku. Busy. Buat homework. Nampak sibuk lah main game Okey, so itu saja kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas.